Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Adham Razali bernometrik 074121. InsyaAllah pada hari ini di bawah subjek DWP 10804 kaedah mengajar, InsyaAllah saya akan membentangkan satu aktiviti pembelajaran abad ke-21 iaitu listening triad, iaitu pendengaran bertiga. InsyaAllah saya akan menerangkan apa itu aktiviti dan yang berkaitan dengan pendengaran bertiga dan apa itu kelebihan dan kekurangan pendengaran bertiga ini atau PAK21 ini. Yang pertama, konsepnya adalah 3 orang murid akan berada dalam satu kumpulan yang telah ditetapkan dan akan diberikan peranan masing-masing dalam kumpulan tersebut. Ini melibatkan satu kumpulan itu akan melibatkan 3 orang murid sahaja, kerana setiap murid ini akan ada peranan masing-masing untuk menjayakan aktiviti PAK21 ini, iaitu pendengaran bertiga. Kita lihat apa peranan 3 orang pelajar ini. Pelajar yang pertama akan berperanan sebagai penyoal menggunakan soalan yang telah disediakan oleh guru. Maknanya pelajar yang pertama ini akan berdiri dan akan menyoal kepada rakan beliau yang berada di dalam kumpulan itu. Pelajar yang kedua akan berperanan sebagai menjawab ataupun penjawab soalan yang ditanya oleh pelajar yang pertama tadi. Maka bila soalan itu ditanya, maka pelajar yang kedua ini berperananlah untuk menjawab soalan yang telah dikemukakan oleh pelajar yang pertama. Pelajar yang ketiga berperanan sebagai pencatat sebagai segala jawapan yang telah diberikan oleh pelajar yang kedua. Maknanya pelajar yang ketiga itu mendengar apa jawapan yang telah telah dikemukakan oleh pelajar yang kedua tadi, maka beliau akan mencatat segala jawapan-jawapan yang telah dikemukakan oleh pelajar ataupun rakan beliau, iaitu berperanan sebagai penjawab soalan tadi. Kemudian kaedah yang kedua ini, iaitu pelajar yang ketiga akan membuat laporan selepas perbualan tersebut berakhir untuk diserahkan kepada guru mata pelajaran. Beliau ini akan membuat bawa laporan, iaitu bawa apa yang telah dijawab itu kepada guru untuk disemak sama ada betul ataupun salah. Kemudian pada kelas seterusnya, peranan 3 orang pelajar ini akan bersilih ganti supaya setiap pelajar dapat mainkan ketiga peranan tersebut. Maksudnya ketika beralih mata pelajaran ataupun pada aktiviti seterusnya, ketiga pelajar ini bertukar peranan masing-masing. Kemudian kita pergi kepada kelebihan PAK21 iaitu pendengaran bertiga ini. Yang pertama, dapat meningkatkan kefahaman kerana pelajar ini akan cuba untuk faham apa yang dipelajari untuk mereka ini menjawab ketika soalan itu ditujukan kepada mereka. Yang kedua, memperkayakan perspektif, iaitu pelajar ini akan kayalah dengan perspektif yang untuk menjawab soalan itu, apa yang mereka faham berkaitan dengan soalan itu, idea-idea yang mereka boleh kemukakan ketika menjawab soalan. Yang ketiga, menggalakkan kerjasama kerana untuk menjayakan aktiviti ini, 3 orang itu mestilah mengambil peranan masing-masing, bekerjasama. Ada yang menyoal, ada yang menjawab dan ada yang mencatat segala yang dijawab itu ataupun segala jawapan yang telah diberikan itu. Yang keempat, mengukuhkan kemahiran bertutur. Mereka ini menjawab soalan dan memperkayakan kemahiran cara untuk bertutur, cara untuk melontarkan jawapan, cara untuk berkomunikasi kepada rakan mereka. Yang kelima, meningkatkan penyelesaian masalah. Maksudnya pelajar ini akan cuba untuk memikirkan macam mana untuk menyelesaikan masalah ketika mana soalan itu diajukan kepada mereka. Maksudnya mereka ini akan memberi jawapan secara spontan berdasarkan ilmu yang telah mereka pelajari. Itu adalah kelebihan PAK21 di listening triad. Kemudian kita pergi kepada kelemahan. Jikalau ada kelebihan, mesti ada kelemahan atau kekurangan itu sendiri. Yang pertama, masa yang diperlukan. Mungkin masa yang diperlukan untuk menjayakan aktiviti ini akan mengambil masa yang lebih lama kerana adanya sesi soal jawab, adanya sesi untuk mencatat laporan, kemudian ada sesi untuk
hantar laporan itu kepada guru mungkin akan mengambil masa begitu sedikit lamalah. Kemudian ketidakseimbangan pernyataan. Kerana apa? Kerana ada pelajar yang tidak menyertai ataupun pelajar itu hanya tidak menyertai keseluruhan. Ada yang hanya sebagai pencatat, hanya sebagai penyoal, hanya sebagai menjawab soalan. Jadi ketidakseimbangan itu akan berlaku. Kemudian batasan dalam pemahaman individu. Mungkin pelajar ini akan menjadi terbatas untuk faham. Kemungkinan apa yang dijawab oleh rakan mereka itu, ada rakan-rakan lain yang tidak faham pun apa yang dijawab oleh rakan-rakan yang menjawab soalan itu. Ada yang hanya mencatat sahaja. Jadi mungkinlah batasan dalam pemahaman individu itu akan berlaku. Kemudian kesukaran mengukur hasil pembelajaran. Maksudnya di sini ada yang betul dia menjawab dalam keadaan betul, tapi yang menanya soal itu kadang-kadang dia tidak tahu pun apa yang dia bertanya itu. Maksudnya dia sendiri pun tidak faham apa yang dia bertanya. Dia hanya bertanya berdasarkan soalan yang telah disediakan oleh guru. Begitu juga kepada pencatat, dia hanya mencatat sahaja apa jawapan yang telah diutarakan ataupun telah dikemukakan. Mungkin beliau sendiri pun tidak faham. Maka berlakulah kesukaran untuk mengukur hasil pembelajaran itu sendiri. Yang kelima ataupun yang terakhir, cabaran dalam pengurusan kumpulan. Mungkin adalah yang berlaku bahawa kamulah yang menjadi ini, kamulah menjadi mungkin sukar untuk mengurus kumpulan itu sendiri di antara 3 orang pelajar ini. Kerana mungkin pelajar ini tidak mahu mengambil peranan sebagai menjawab, hanya untuk bersoal jawab, hanya untuk bersoal sahaja. Mungkin itu akan berlakulah. Itu antara 5 kelemahan PAK 21. Mungkin dengan kelemahan ini tidak bermakna bahawa aktiviti ini tidak boleh dijalankan. Dia boleh dijalankan, cuma kelemahan ini mungkin dapat diminimumkan dan kita maksimalkan kelebihan yang telah kita berikan ataupun yang kita telah kemukakan sebentar tadi. Mungkin di situlah untuk penerangan berkaitan dengan PAK 21 triad, listening triad, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.